Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in dan kepada semua jemaah-jemaah, kepada semua para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jam menunjukkan tepat pada pukul 10 pagi, maka saya akan menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, hari Isnin, kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan amal-amal yang dikurniakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kelebihannya yang banyak, kelebihan yang besar. Moga-moga apa yang kita pelajari pada saban minggu ini dapatlah kita amalkan dalam kehidupan kita, maka kita memerlukan pertolongan, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini adalah sambungan kepada tajuk kelebihan doa. Tajuk kelebihan doa siri yang pertama telah kita sama-sama pelajari pada hari Rabu petang 2.30 yang kita telah lakukan pada minggu lepas bagi menggantikan hari Isnin pagi yang tidak dapat kita sama-sama jalankan. Dan pada pagi ini jam 10, mohon maaf atas kelewatan setengah jam kerana saya menyediakan nota untuk pagi ini, jadi dia mengambil masa yang agak panjang, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita. Tempat untuk saya menyiapkan 12 waktu, tempat dan jenis doa yang mustajab, yang mana 12 perkara ini kita letakkan di bawah tajuk siri yang pertama, nak bincang tentang waktu, tempat dan jenis doa yang mustajab. Jadi saya mohon maaf atas kelewatan setengah jam. Moga-moga kita semua sentiasa Allah Ta'ala melapangkan dada kita, Allah sentiasa mempermudahkan urusan kita, Allah sentiasa memberikan kita kesihatan, keafiatan, Allah memberikan kesembuhan kepada mana-mana rakan-rakan kita yang ditimpa dengan musibah sakit dan sebagainya. Yang pasti sehat ke kita, sakit ke kita, kita berada di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, kita mesti mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk kepada perkara yang pertama. Nota saya telah buat edaran kepada beberapa grup WhatsApp. InsyaAllah nanti kalau siapa-siapa yang belum dapat, nanti tinggalkan maklumat anda di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur, ataupun tuan-tuan boleh tinggalkan ruangan itu di bahagian chat di Zoom bagi sesiapa yang mengikuti melalui aplikasi Zoom. Tajuk ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengar, ya, tuan-tuan dan puan-puan dah biasa pelajari. Jadi kalau tuan-tuan jumpa ada persamaan, maka anggaplah ia sebagai pengukuhan, ya, sebagai penambahan maklumat untuk sama-sama kita mengambil manfaat. Perkara yang pertama
doa yang mustajab. Kejap saya kena kecilkan sikit dia punya ni. Okey. Doa dan waktu yang mustajab. Nah, waktu untuk doa yang mustajab yang pertama adalah di akhir daripada solat fardu. Di akhir solat fardu. Kita akan bincangkan apa makna akhir solat fardu. Perkara pertama ini, ia merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Yang mana kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pihak yang bertanya kepada Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada orang dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya soalan. Soalan yang dipertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayyud du'ai asma'u. Dia tanya apakah doa yang didengari? Maknanya dia nak tanya bilakah doa yang Allah Ta'ala akan dengar. Allah Ta'ala akan dengar. Dengar ni maksudnya Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Dengar tu maksudnya merujuk kepada doa apakah, bilakah doa itu yang didengari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedia maklum Allah Ta'ala tidak pernah tidak mendengar. Tetapi maksud lelaki ini adalah doa yang Allah mustajabkan, yang Allah kabulkan. Jadi jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawfal lailil akhiri, di akhir malam. Yang ini kita akan bincang nanti. Di akhir malam ni kita akan bincang kemudian. Kita ambil terus kepada waktu yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wadubura wadubur. Ini perkataan dubur. Kalau kita sebut tentang dubur di belakang kan. Nabi kata wadubura as-salawati akmaktubati. Nabi kata satu lagi waktunya adalah di hujung, di dubur solat wajib. Maknanya di belakang, di hujung solat wajib. Ini kita letakkan di bawah tajuk di akhir solat fardu. Di dubur solat fardu tu Nabi kata dubur maknanya di hujung daripada solat fardu. Okey. Perkataan dubur di sini bagi solat fardu ni, di akhir solat fardu ini berlaku. Sebelum tu saya sebut dulu, hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu At-Tirmizi. Hadis ni hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Al-Imamu An-Nasa'i. Cuma yang kita nak dapat lebih jelas maklumatnya adalah apa makna dubur dekat situ, dubur tu. Okey, perkataan dubur bagi solat fardu ini sebenarnya telah berlaku perbezaan pendapat di kalangan para sarjana. Di kalangan para ulama, mereka berbeza pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan perkataan dubur bagi setiap solat fardu itu merujuk kepada sebelum memberi salam. Perkataan dubur situ pertama para ulama mengatakan ia merujuk kepada qabla salam, sebelum kita memberi salam. Itu maksud dubur. Ada para ulama mengatakan bahawa ia juga membawa maksud ba'da solah, selepas solat fardu. Sebab tu kita tak letak perkataan selepas solat wajib. Sebab perkataan dubur di sini berlakunya perbezaan pendapat.
Tetapi pendapat yang dipegang oleh Al-Imamu Ibn Al-Qayyim, dipegang oleh para ulama menyebutkan bahawa dubur dekat situ merujuk kepada penghujung solat fardu, maknanya sebelum memberi salam. Dekat situ. Maksudnya ketika solat sebelum memberi salam. Maksudnya di hujung. Maknanya selepas tahiyat lah. Sebab lepas tahiyat kita akan memberi salam. Tetapi sebelum memberi salam itu yang dikatakan dengan dubur di akhir daripada solat waktu. Walaupun begitu, saya sebutkan tadi, ada juga para ulama mengatakan ia merujuk selepas solat. Maksudnya selepas tamat solat fardu lah. Maknanya selepas memberi salam. Wallahu ta'ala a'lam, ia berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan perkataan dubur. Tetapi jika saya merujuk, ini pendapat peribadi saya, yang saya merujuk apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, beliau memilih pendapat dubur tadi adalah merujuk kepada sebelum memberi salam. Begitu juga pendapat Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ia merujuk kepada sebelum memberi salam. Kita pun sedia maklum, berdoa ketika solat dengan berdoa selepas solat sudah pasti tak sama. Kan, betul tak? Antara memilih nak berdoa ketika solat dengan berdoa selepas solat, sudah pasti berdoa ketika solat itu lebih mudah untuk dikabulkan. Jadi perkataan dubur di sini di akhir solat wajib merujuk kepada sebelum memberi salam. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui apakah yang lebih tepat daripada dua pendapat tersebut. Itu yang pertama. Nak baca doa apa? Itu kita kena belajar jenis-jenis doa pula. Banyak sebenarnya jenis-jenis doa yang boleh dibaca. Ya, banyak. Contohnya tuan-tuan boleh rujuk dalam buku zikir yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, dan banyak lagi dalam kitab-kitab yang lain. Baik, kita pergi kepada waktu yang kedua. Waktu yang kedua adalah waktu di akhir waktu malam. Di akhir waktu malam. Di akhir waktu ataupun di penghujung malam. Perkara kedua ini kita berdasarkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum waktu malam. Hadis pertama, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim." Sesungguhnya dalam satu malam, maknanya dalam tempoh satu malam, terdapat satu waktu. Dekat sini isunya nak mencari dia. Satu waktu yang tidak ada mana-mana seorang Muslim yang dia yas'alullahu khaira. Dia meminta kebaikan kepada Allah. Min amri dunia wal akhirah. Sama ada dia minta kepada Allah tu urusan berkaitan dengan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Kata Nabi, jika bertepatan dengan waktu itu, Nabi mengatakan illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah pasti memberinya. Melainkan Allah pasti memberinya adalah
penerangan tentang waktu itu adalah mustajab. Mintalah apa pun hamba tu. Dia nak minta urusan dunia dia ke, dia nak minta berkaitan urusan akhirat ke, kalau Nabi kata yuwafiquha, jika bertepatan dengan waktu yang ada pada waktu malam tu, Allah akan memberinya. Jadi perkataan Allah pasti memberinya itulah yang kita katakan dia adalah waktu yang mustajab. Perkataan illa a'tahu iyyahu, Allah pasti memberinya, merujuk kepada waktu itu adalah waktu mustajab doa. Lepas tu Nabi SAW menyebutkan waktu itu wadzalika kulla lailatin. Waktu itu ada pada setiap malam. Maksudnya Nabi kata pada setiap malam ada satu waktu. Kalau mana-mana orang-orang yang beriman ni, dia doa, dia minta apa saja perkara-perkara baik, urusan dunia ke akhirat, kalau tepat pada waktu itu, doanya dikabulkan. Hadis ini sahih, kerana hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Cuma, kalau kita bergantung kepada satu-satunya hadis, kita mungkin akan mencari-cari lagi. Bila satu waktu malam tu? Panjang tu. Okey. Jadi cara yang berikutnya adalah kaedah dia, kita kena kumpul semua hadis yang ada kaitan dengan doa waktu malam, apabila kita baca dalam satu lagi hadis yang lain. Seperti mana yang saya nak paparkan, seperti saya paparkan di depan Zoom tuan-tuan dan puan-puan ni, adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya." Rabb kami, Rabb kita turun pada setiap malam ke langit dunia. Okey. Allah turun bagaimana? Kita jangan fikirkan. Jangan kita fikirkan, kita gambarkan bagaimana Allah turun. Kita tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala turun. Ada sebahagian para ulama hadis, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, turun dekat situ bermaksud merujuk kepada rahmat Allah yang turun banyak pada setiap malam ke langit dunia. Bila waktu tu? Setiap malam tu. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Di sini. Perkataan dia adalah hina yabqa thulusul akhir. Ketika masih berbaki 1/3 malam yang terakhir. Ketika masih berbaki 1/3 malam yang terakhir. Maknanya apa? Penghujung malam. 1/3 yang masih lagi ada baki malam tu. Pada waktu itulah Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Rahmat Allah banyak Allah Ta'ala turunkan. Lalu pada waktu itu Allah Ta'ala berfirman. Ini setiap malam ni Allah Ta'ala berfirman. Allah kata, "Man yad'uni fa'astajiba lahu." Sesiapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengkabulkannya. Ini dikaitkan dengan doa mustajab lah. Sesiapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Waman yas'aluni fa'utiyah. Sesiapa yang meminta kepadaku akan pasti aku berikan. Waman yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan sesiapa yang meminta keampunan kepadaku, pasti akan ku ampuni. Hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Ini berkaitan dengan doa yang mustajab. Kalau nak bertaubat pada Allah, kalau nak beristighfar kepada Allah, inilah waktu-waktu yang sangat-sangat
berpotensi untuk pengampunan diampunkan, taubatnya diterima, doanya Allah Ta'ala kabulkan. Nabi kata ketika masih berbaki 1/3 malam yang terakhir. Jadi untuk kuatkan lagi tentang hadis ini, kita tengok dalam ayat Quranul Karim, Allah memanggil waktu itu juga dengan nama waktu sahur. Dalam surah Ali Imran ayat 17, muka surat 52 ayat ini, Allah Ta'ala memuji beberapa golongan manusia. Salah seorang yang Allah Ta'ala puji adalah wal mustaghfiri nabil ashar. Allah memuji ni. Wal mustaghfirin, orang yang beristighfar. Itu kita katakan tadi kan, yang Nabi kata, yang Allah kata, siapa-siapa yang beristighfar, yang meminta keampunan, pasti akan diampunkan. Rupa-rupanya ada manusia yang dia gunakan waktu sahurnya untuk dia beristighfar kepada Allah, minta keampunan Allah. Allah memuji orang yang mustaghfirin ini pada waktu sahur. Sedangkan kita tahu kan, ramai orang meminta keampunan kepada Allah. Ada waktu siang, ada waktu pagi, ada waktu petang. Kan? Tetapi kenapa Allah meletakkan, menyebut yang beristighfar bil ashar? Maknanya nak menunjukkan bahawasanya waktu sahur ini adalah waktu yang sangat bagus untuk diminta pengampunan kepada Allah. Waktu sahur tu bila? Waktu sahur ni dalam erti kata lain adalah penghujung kepada nak masuknya waktu subuh, ataupun kita panggil penghujung kepada waktu malam. Oleh kerana itulah kita pada bulan Ramadan ataupun orang yang biasa berpuasa sunat, kalau dia bangun sahur, waktu itulah di antara waktu yang doanya mustajab. Pada bulan Ramadan kita ambil waktu ni sebab kita bangun sahur. Jadi kalau waktu itu janganlah dihabiskan hanya untuk makan dan minum saja, tetapi boleh digunakan pada waktu itu untuk berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Boleh digunakan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga dan keempat, waktu yang Allah mustajabkan doa-doanya adalah ketika azan dan ketika turun hujan. Kerana dua waktu ini berada dalam satu hadis, saya gabungkan ia. Waktu yang ketiga ketika azan, waktu yang keempat ketika turun hujan. Jangan sia-siakan waktu apabila mendengar azan. Jangan sia-siakan waktu ketika turunnya hujan. Hujan kan turun tanda rahmat Allah. Tapi kadang-kadang ada orang marah hujan itu turun. Berubah mukanya kalau hujan turun. Tetapi hujan itu turun tanda rahmat Allah. Kenapa sepatutnya apabila hujan turun, kita gembira kerana kita diberikan peluang oleh Allah untuk mustajab doanya. Tapi waktu hujan ni seronok tidur. Kan sedap tidur. Tapi sayang, waktu tu sepatutnya digunakan waktu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sepatutnya turun hujan, kita cepat-cepat suruh. Bukan sekadar suruh angkat baju, kan, suruh sekian-sekian-sekian. Tapi kita kata cepat-cepat nak, doa nak, cepat doa nak. Kita kata, kalau kat sekolah tu kalau hujan, guru-guru, para ustaz, para ustazah pun boleh cakap. Okay, pelajar-pelajar, hujan sedang turun sekarang, cepat-cepat kita berdoa. Minta Allah terang hati, minta Allah lapang dada, kita minta rizab yang terbaik, minta pada Allah.
Ambil manfaat ni. Apa yang diperkatakan ini adalah berdasarkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dan Al-Mustadrak, yang mana sabda Nabi SAW, sintani. Sintani itu maksudnya ada dua waktu. Ma turaddani, doa tidak tertolak. Maksudnya doa tidak tertolak pada dua waktu. Waktu yang pertama bila ad-du'a'u innan nida, berdoa ketika azan berkumandang. Ini yang pertama, ketika azan berkumandang. Wa tahtal matari, dan ketika hujan turun. Saya tak masuk, saya tak colourkan warna ni. Sepatutnya kena dicolourkan. Ketika azan berkumandang dan ketika turunnya hujan. Jadi ambillah manfaat. Selain daripada kita menjawab azan, kita boleh juga gunakan ruang itu untuk berdoa pada Allah. Maknanya 5 kali sehari semalam Allah Ta'ala bagi peluang, doalah. Doanya mustajab. Kan, tempat-tempat yang Allah turunkan hujan, Masya Allah, rahmat Allah turun. Maka doalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak pada Allah. Moga-moga doa yang dipanjatkan itu mustajab. Okay, itu waktu yang ketiga dan waktu yang keempat. Kita sambung kepada waktu yang berikutnya. Yang ni saya tersalah ni. Yang ni tinggalkan dulu. Saya termasuk sekali nota ni. Ni padam. Ni tak payah. Ni kita akan cerita nanti siri 2. Ni ketika habis baca Fatihah tu, ni kita akan cerita nanti siri 2 . Yang ni tak perlu. Mohon maaf saya terambil sekali. Okey, kita terus kepada yang kelima. Yang kelima, doa yang mustajab adalah sebelum diiqamahkan untuk solat fardu. Maknanya di antara azan dan iqamah. Maknanya dah habis azan, sebelum dilakukan iqamat, maka ambillah peluang dekat situ berdoa panjang-panjang, doa banyak-banyak. Doa. Daripada tengok handphone, tak buat apa-apa kan, doa. Angkat tangan tu pada Allah Azza wa Jalla. Doa pada Allah. Di antara azan dan iqamah. Tapi kadang-kadang kita dapati tak ramai yang gunakan peluang antara azan dan iqamah angkat tangan doa. Jadi wallahu a'lam, kita tak katalah mereka tak nak berdoa, tapi patutnya kita kena kempen. Berdoalah ketika azan dan iqamah. Jadi kalau tempat-tempat yang boleh dipanjangkan sikit jarak iqamat dia, ambillah. Bagi ruang orang solat fardu, bagi ruang orang salat sunat rawatib, dan bagi ruang juga untuk berdoa. Tetapi kalau tuan-tuan buat solat sunat rawatib kan sebelum nak solat fardu, maka gunakan dalam solat itu doa banyak-banyak. Dahlah solat dalam doa, doa dalam solat. Lepas tu pula solat itu pula di antara azan dan iqamat. Masya Allah. Kurniaan Allah yang terlalu banyak yang Allah nak bagi kepada kita. Okey, perkara yang kelima ni berdasarkan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Sabda Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u. Doa di antara azan dan iqamah mustajab. Kita guna perkataan mustajab, rupa-rupanya mustajab itu adalah perkataan di dalam bahasa Arab. Ya. Hadis ni sebenarnya adalah hadis yang diriwayatkan datangnya daripada Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inilah sabda Nabi SAW. Doa di antara azan dan iqamah itu adalah mustajab. Oleh kerana itulah Nabi menyuruh apa? Fad'u.
Nabi kata, maka berdoalah kalian semua. Maknanya sepatutnya kita berdoa. Anak-anak kita kan, doa, bagi tahu dekat dia orang. Doa ni, mak nak kongsi ni, doa yang mustajab bila waktu-waktu ni. Diajar kepada anak-anak, disampaikan. Okey, tambah-tambah lagi kita di saat-saat yang penting seperti ini kan, doa pada Allah banyak-banyak. Okey, ini adalah waktu yang ke-5, insya-Allah sudah faham. Okey, kita pergi kepada yang ke-6. Yang ke-6 ini kita sudah sedia maklum ketika kita sujud. Ketika sujud ini, seperti mana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini Nabi mengatakan sekejap. Sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Tempat yang paling hampir ataupun sehampir-hampir di antara hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Tempat yang hampir antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Maka ketika sujud ini apa yang Nabi suruh kita lakukan? Nabi kata perbanyakkanlah berdoa. Nabi kata banyakkan doa. Sebab tu doa-doa yang dalam bahasa Arab kalau boleh dihafal. Hafal doa tu. Hafallah doa yang mudah-mudah dihafal. Dibaca banyak benda boleh doa. Doa istighfar, pelbagai doa yang boleh dihafal. Rabbi zidni ilma. Pendek je, 3 patah perkataan je. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa banyak-banyak ketika sujud. Kerana apa? Kerana waktu itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tuan nak tulis nombor hadis dia, hadis ni sebenarnya ia bernombor 482 dalam riwayat Muslim. Dan sekejap. Hadis betul. Lepas tu hadis ni juga sebenarnya riwayat Abu Daud juga ya. Masih juga riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Okay, dah selesai tentang waktu yang ke-6, kita pergi kepada waktu yang ke-7, iaitu pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat ni panjang. Bila waktu tu? Okey, mari kita lihat dulu beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sekejap. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini kalau kita nak tulis perawi daripada siapa sahabat tu adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata tentang hari Jumaat ni. Hadis ni tentang hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun. Pada hari Jumaat ada suatu, saya minta Allah ni padam. Yang ni saya tersalah ni. Saya tersalah. Itulah yang buat kelang kabut sangat. Kadang-kadang tak sempat nak semak. Mohon maaf tuan-tuan dan puan atas kekurangan, kelemahan. Ini tolong padam ya. Pada hari Jumaat ada satu waktu. Kalau hadis ini diterjemah fihi, padanya. Padanya tu maknanya pada hari Jumaat. Ada satu saat. Saat tu jangan kita faham saat minit tu. Ni saat ni satu waktu. Tidaklah seorang Muslim yang dia kerjakan solat, lalu dia berdoa meminta kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iyyahu
melainkan Allah pasti memberinya. Jika dia berdoa meminta sesuatu kepada Allah bertepatan dengan saat itu, bertepatan dengan saat itu, pasti Allah akan memberinya. Maknanya mustajab doa pada ketika itu. Tetapi Nabi tidak menyebutkan waktu itu bila. Hadis ini Nabi hanya mengisyaratkan dengan tangannya. Nabi yuqalliluha. Nabi isyarat dengan tangannya, Nabi nak cakap waktu tu sekejap je. Waktu tu dia sangat sebentar. Nabi isyarat dengan tangannya yang Nabi menunjukkan kepada waktu itu adalah sedikit. Ini pada hari Jumaat. Bila waktu tu? Okay, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita tengok perbincangan para ulama. Okay, lepas tu nanti saya akan tunjukkan hadis dia yang lain. Para ulama berbeza pendapat waktu tu. Sebenarnya banyak tuan-tuan, sampai berpuluh-puluh pendapat. Daripada berpuluh-puluh pendapat itu, kita kecilkan, kita ambil kepada dua pendapat yang terkuat. Dua pendapat yang terkuat daripada banyak-banyak tu, kita ambillah dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan waktu itu, tengok ya, waktu itu adalah bermula imam duduk di atas mimbar sehinggalah habisnya solat Jumaat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua kata ia berada pada penghujung waktu selepas mengerjakan solat asar. Pendapat kedua. Okey. Pendapat pertama ini adalah pendapat yang berdasarkan hadis Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ada hadis yang menyokong kepada pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua adalah berdasarkan hadis hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Okay, faham tak maksudnya? Okay. Pendapat pertama yang berdasarkan hadis Abi Burdah ni, ini adalah pendapat pilihan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi kita tengok dulu pendapat pertama ya. Bermula imam duduk di atas mimbar ni, maksudnya imam dia dah mula nak khutbah lah. Dia dah duduk di atas mimbar tu, dah dekat-dekat nak khutbah. Sampai habis solat Jumaat. Okey. Hadis Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, dia kata as-sami'ta abaka yuhaddithu. Maksudnya Umar al-Khattab dia bertanya kepada Abi Musa al-Ash'ari. Dia kata, pernahkah engkau mendengar ayahmu? Ayahmu ni siapa ni? Abi Burdah. Bukan, maaf saya. Berkata Abi Burdah, berkata, bukan. Ayah dia ni Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ayah kepada Abi Burdah ni. Jadi Umar bertanya kepada Abi Burdah. Kalau berdasarkan hadis ni lah. Pernah tak engkau mendengar ayah engkau membincangkan hadis dari Rasulullah? Dia hilang dekat sini sallallahu alaihi wasallam. PDF ni dia tak masuk. Jadi kat sini tolong tulis ya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu waktu fi sya'ni sa'atil Jum'ah, pada satu waktu pada hari Jumaat. Jadi Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar, namanya Abdullah, pernah tanya kepada Abi Burdah. Dia tanya dekat Abi Burdah, ayah engkau iaitu Abu Musa al-Ash'ari ni pernah dengar tak dari Nabi SAW tentang waktu yang doa mustajab hari Jumaat tu? Maka dia berkata, dia kata na'am, dia kata ya, aku pernah dengar, dia kata. Yang dia kata sami'tuhu yaqulu, aku pernah mendengar bapakku memberitahu.
Maknanya Abi Burdah dia cakap apabila ditanya oleh anak Saidina Umar tentang bapa dia, dia kata, ya, aku pernah dengar bapa aku berkata. Yang bapa aku itu pernah berkata, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Saat mustajabnya itu adalah pada waktu antara imam duduk di atas mimbar sehinggalah selesainya salat Jumaat. Ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Ini pendapat pertama. Jadi saya ulang sekali lagi hadis ni, macam mana nak faham dia. Abu Musa al-Ash'ari dia adalah bapa kepada Abi Burdah. Abi Burdah menyampaikan maklumat ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu cerita dia. Kita tengok pendapat yang kedua pula kata. Jadi kita dah dapat dah pendapat pertama ni, ada hadis dia. Pendapat kedua kata ia merujuk kepada penghujung waktu selepas asar. Nak pergi ke maghrib lah. Lepas asar penghujung tu nak pergi ke, lepas asar tu nak pergi ke maghrib. Ini adalah pilihan ramai para ulama. Ramai para ulama salaf yang terdahulu. Termasuk pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala alaih. Kita tengok yang kata selepas asar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ati 12 sa'ah. Hari Jumaat mempunyai 12 jam. 12 jam tu maksudnya waktu-waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 12 jam. Itu Jumaat tu. La yujadu fiha abdun muslim. Ada 12 waktu lah. Hari Jumaat ada 12 waktu. Tidak, Nabi kata, padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang minta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang diminta itu kepadanya. Kemudian Nabi menyebutkan, Nabi perintah cari waktu tu. Nabi kata, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Nabi kata, carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Hadis ni hadis yang sahih. Ini disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Nata'ijul Afkar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tadi saya dah sebut. Yang kata waktu selepas asar ni adalah pendapat kebanyakan para ulama yang terdahulu. Kita nak tengok siapa antara ulama terdahulu itu. Kita tengok contoh ni. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnul Qayyim dia mengemukakan cerita. Dia kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata. Maksudnya Sa'id bin Jubair ni tabi'in. Dia seorang tabi'in, dia menukilkan kata-kata Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas ni dia telah berkata, waktu yang dimaksudkan pada hari Jumaat adalah antara solat asar sehinggalah terbenam matahari. Sehingga maghrib lah. Di antara waktu asar sampai maghrib. Kalau dah maghrib dah masuk tu dah tak ada dah waktu yang doanya mustajab pada hari Jumaat tu. Ini pendapat Ibnu Abbas. Lepas tu kita tengok apa yang dilakukan oleh ulama salaf yang terdahulu di kalangan para tabi'in. Contohnya Sa'id bin Jubair ni, kisah Sa'id bin Jubair yang dia yang cakap bahawa
Ibnu Abbas kata waktu mustajab di Jumaat itu adalah asar hingga terbenam matahari kan. Maka apa dia buat? Apa Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair ni dia adalah seorang tabi'in. Orang-orang salaf yang terdahulu. Ini anak-anak murid sahabat Nabi. Apabila beliau menunaikan solat asar, beliau tidak akan bercakap dengan sesiapa pun sampai terbenam matahari. Dia faham tak maksudnya? Sebab dia tahu lepas asar tu waktu mustajab doa. Dia ambil peluang tu untuk dia bersendirian. Dia zikir ke, dia doa ke. Lepas tu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ini adalah pendapat sebahagian besar salaf. Salaf ni maksudnya ulama-ulama yang terdahulu di kalangan atba'ut tabi'in sahabat tu. Dan pada pendapat ini mempunyai hadis yang banyak berbanding pendapat-pendapat yang lain. Ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Cuma dalam nota ni saya bawa satu hadis je lah, hadis ni. Kalau nak bawa semua nota tu panjang perbincangan tu pada hari Jumaat tu. Cuma kita ambil pendapat. So pendapat yang kuat sebenarnya yang ni lah. Di antara pendapat yang dikata kebanyakan para ulama memilih yang ini. Penghujung waktu selepas asar macam kisah Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Tapi apa kita buat waktu lepas asar ni? Hari Jumaat. Kan kita sayangnya lah, ya Allah. Kan? Jadi kita kena belajar. Kita manfaatkan waktu-waktu tu. Kalau boleh waktu tu kita dah tak nak kacau dah, tak nak buat apa-apa benda dah. Tu asal tu baca Quran ke, baca zikir petang ke, doa pada Allah. Ambil waktu tu kalau boleh jangan kacau hari Jumaat tu. Kita cuba dapat. Sebab selama ni ialah kita ni Allah bagi peluang terbaik doa mustajab, kita tak nak manfaatkan. Jadi manfaatkan sebaik yang mungkin. Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Apa kata kita kempen kepada semua rakyat Malaysia dengan kes kita yang semakin tinggi, semakin berluasa ni. Kita minta lah semua rakyat kalau boleh hari Jumaat satu waktu tu gunalah. Inilah kita yang sunnah Nabi yang Nabi suruh buat, kita tak nak buat. Yang tak dituntut buat, kita buat. Jadi sayang. Jadi kita minta kepada semua rakyat, orang Islam, Ma'i Jumaat ni apa kata, buat kempen. Di masjid-masjid pun mungkin kita boleh kempen. Hari Jumaat ni kita ada majlis untuk ni. Boleh masing-masing buat ibadat tersendiri. Okey, yang ke-8 adalah waktu zuhur. Waktu zuhur. Waktu zuhur ni, kalau tuan-tuan dah ikuti tentang solat sunat rawatib, dah jumpa dah hadis ni, dah pernah jumpa hadis ni. Kita tengok tentang solat sunat rawatib selepas zuhur. Okey, kita tengok. Okey. Kata Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, saya minta maaf, saya tertinggal huruf ra dekat sini. Radhiyallahu, tertinggal, tolong tambah Okay. Berkata Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah, tertinggal lagi huruf, tertinggal ejaan dia, Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan solat 4 rakaat sebelum solat zuhur setelah matahari tergelincir, dan bagi dia bersabda. Maknanya Nabi sembahyang rawatib apabila azan zuhur sudah masuk. Maksudnya zuhur dah masuk, maka Nabi pun sembahyang rawatib 4 rakaat. Okey, tentang solat sunat rawatib kita telah bincangkan pada satu tajuk yang khas, kelebihan solat sunat rawatib. Jadi ini antara kelebihan kenapa Nabi sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. Nabi mengatakan innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya saat itu adalah saat terbukanya pintu-pintu langit. Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalus salih. Dan waktu itulah aku sangat suka
agar amal solehku naik ke langit pada saat pintu langit itu dibuka. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Maknanya kalau contohnya solat zuhur kita masuk pukul 1:30, contoh kan, masuk. Jadi apabila masuk dia waktu zuhur, kita digalakkan sembahyang sunat rawatib lah sebelum sembahyang fardu. Maka pada waktu itu adalah waktu yang pintu-pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Kan, sedang dibuka. Maknanya kalau doa kita ni nak dibawa naik ke langit, nak diterima oleh Allah Azza wa Jalla ni, maka itulah waktu yang sangat sesuai. Sebab itu Nabi sembahyang 4 rakaat. Tapi kita tahu dalam solat Nabi itu dia ada doa, dia ada zikir, kita tahu solat. Sebab tu saya katakan tadi, bayangkan kalau ketika tuan-tuan sembahyang sunat rawatib 4 rakaat, waktu tu tuan-tuan berdoa di dalam solat. Tuan-tuan doa dalam solat banyak-banyak. Dahlah masuk juga, dia termasuk juga waktu antara azan, di antara azan dan iqamah. So dia berganda-ganda mustajab. Dahlah berdoa ketika dalam solat seperti sujud, kita nak dia sembahyang rawatib contoh. Lepas tu pula waktu tu antara azan dengan iqamat. Dan waktu tu pula waktu zuhur. Bagaimana dengan doa yang dibacakan, yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun hadis ini disebut dalam solat sunat rawatib, tapi digunakan juga oleh para ulama untuk mengatakan di antara waktu doa yang mustajab. Baik, dah jelas tentang waktu ini. Jadi kita tengok doa yang kita tengok hadis yang lain. Yang ke-9. Yang ke-9 adalah pada hari Rabu antara zuhur dan solat asar. Antara zuhur dan asar. Maknanya sepanjang zuhur dan asar. Tadi kita dah sebut dah zuhur kan? Doa mustajab kan? Kita dah sebut tadi. Tapi ni dia spesifik lagi, dikaitkan juga, dikatakan juga. Kalau yang tadi tu umum, pada mana-mana waktu zuhur. Hari ni boleh, besok boleh, minggu depan boleh, tiap-tiap zuhur lah. Tapi yang ke-9 ni, dia yang ke-9 ni dia merujuk kepada hari yang khusus, iaitu hari Rabu di antara solat zuhur dan solat asar. Yang ini mungkin jarang kita dengar kan. Okey. Tak apa, kita akan sebutkan. Okey. Kita baca hadis ini. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan. Kejap ya. Ada yang bertanya tu sekejap. Kejap. Okey. Kita pergi kepada hadis. Okay. Hadis ini kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, dia kata Nabi SAW pernah berdoa di Masjid Al-Fatah sebanyak 3 kali. Nabi pernah berdoa sebanyak 3 kali. Kata Jabir bin Abdullah. 3 kali tu maknanya pada 3 hari. Nabi pernah doa pada Yaumul Isnin, pada hari Isnin. Nabi berdoa pada Yaumul Thulatha, hari Selasa. Dan Nabi pernah doa pada hari Rabu, Yaumul Arbi'ah. Kemudian kata Jabir, fastujiba lahu Yaumal Arbi'a'i. Pada hari Rabu lah doa baginda sallallahu alaihi wasallam itu di antara 2 salat Allah Ta'ala kabulkan. Kata Jabir, Nabi berdoa 3 hari. Nabi berdoa sebanyak, bukan 3 kali ni. Maksudnya kena tukar. Ini yang tepatnya adalah 3 hari. 3 hari. Maknanya 3 kali lah 3 hari. Isnin, Selasa dan Rabu.
pada hari Rabu, kata Jabir, doa Nabi Allah kabulkan di antara 2 solat. Macam mana Jabir tahu? Bagaimana para sahabat tahu? Dia kata ini diketahui dari kegembiraan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni dia tahu kerana pada hari Rabu itu Nabi gembira. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, tidaklah suatu perkara penting yang aku alami dalam hidup aku kecuali aku akan memilih waktu ini untuk berdoa dan aku dapati doa yang aku panjatkan itu Allah kabulkan. Faham tak maksudnya? Kata Jabir, dia kata, "Falam yanzil bi amrun muhimmun khalidun illa tawakhaitu tilka as-sa'ah fad'u fiha fa'ariful ijabata." Kata Jabir, apabila dia tengok Nabi doakan pada hari Rabu tu doa Nabi mustajab antara 2 solat, maka Jabir pun dia tiru macam Nabi, dia doa kalau dia ada masalah yang berat, dia mengambil salah satu waktu tu, dia ambil doa pada hari Rabu di antara 2 solat tu, dan dia kata memang doa aku tu mustajab, dia kata. Hadis ni adalah hadis riwayat Ahmad, juga hadis riwayat Al-Aithami dalam Majma' Al-Zawaid. Mereka berkata semua perawinya adalah siqah. Sebagai para ulama mengatakan hadis ini hadis hasan. Hadis ini dia bukan hadis lemah. Para ulama sebutkan hadis. 2 solat tu solat apa? Kalau baca dalam hadis lain sebenarnya ada ya. Dalam hadis lain sebenarnya ada disebut dalam hadis tu. Cuma saya tak letakkan hadis tu. Kalau dalam riwayat lain, Nabi sallallahu dalam riwayat lain disebutkan, dia kata pada hari Rabu lah doa Nabi dikabulkan, iaitu di antara bainas salataini zuhri wal asri, di antara solat zuhur dan solat asar. Itu maksudnya. Okey, dapat maklumat ini. Okey, kita ambil sikit lagi sekejap. Saya jawab nanti kejap lagi mana soalan yang mampu saya jawab. Okey. Jadi kita pergi kepada yang ke-10. Yang ke-10 ni kita semua sedia maklum. Sebab tu kita nak ambil tajuk doa ni. Sebab di bulan Ramadan kita tak ada kelas ya. Kelas untuk fadail amal ni dah tak ada. Kita berhenti sementara waktu bulan Ramadan. Oleh kerana itulah kita mempelajari tentang amal-amal yang kita nak kejar dibuat pada bulan Ramadan, seperti mana tentang amal banyak dan berdoa pada Allah. Jadi kita dah bincang minggu lepas beberapa kelebihan-kelebihan doa. Cuma nota tu saya sedang siapkan. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan. Namun begitu, Alhamdulillah sempat saya dahulukan. Saya dahulukan dulu nota untuk doa-doa mustajab ni. Nanti kita akan sambung lagi untuk siri yang kedua. Okey, kita lihat terlebih dahulu ada 10 tadi kita mula pukul 10. Okey. Kita belajar waktu yang ke-10 ketika berbuka. Ini kita sedia maklum ya, ketika berbuka dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dan Al-Mustadrak, bahawasanya Nabi SAW bersabda, inna lis-saimi 'indahu fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa mustajab yang pasti tidak akan ditolak. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maksudnya ketika dia berbuka lah. Orang tak puasa dia tak berbuka sebab dia dah buka banyak tak. So kalau macam hari ni puasa hari Isnin, kalau macam besok dah masuk puasa hari putih kan, Selasa, Rabu, Khamis kan, betul tak? Tak silap saya, Selasa, Rabu, Khamis. Tentang puasa bulan Rejab pula tu, bulan-bulan haram. Ya Allah, dia punya gandaan dia banyak. Jadi ketika berbuka tu, ambillah 5 minit ke, baca doa. Bacakan dulu doa. Kalau kita bulan Ramadan, bulan akan datang kita nak buka puasa kan, apa kata kita siapkan awal sikit. Jangan siapkan ketika, maksudnya siapkan awal, hidang awal. Kita panggil anak-anak kita semua duduk.
panggil cucu-cucu kita duduk, minta seorang anak kita bacakan doa. Kita aminlah doa. Sebab doa ketika dia bukan ketika berbuka tu masa berbuka betul-betul. Sebelum tu dekat berbuka pun boleh. Okay. Maka doanya pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil manfaat itu. Ini ketika berbuka. Apatah lagi kalau berbuka di bulan Ramadan. Itu tak dinafikan lagi kuat. Nanti kita akan bawa tajuk bulan Ramadan tu. Sebab apa? Sebab puasa wajib dia lebih tinggi nilainya daripada puasa sunat. Jadi apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, ketika berbuka doa dan mustajab. Minta doa mustajab. Okey, kita ke 11. Tinggal lagi dua waktu yang kita akan bincangkan tentang doa, waktu bagi doa yang mustajab. Yang ke-11 adalah ketika kita minum air zam-zam. Hadis riwayat Ibnu Majah, sabda Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuribalah. Manfaatnya minum air zam-zam bergantung kepada niat ketika dia meminumnya. Air zam-zam bergantung kepada niat ketika dia meminum. Niat ketika meminum ni maksud dia niat apa minum air zam-zam tu Allah kabulkan. Kalau dia niat minum air zam-zam nak kenyang, kenyanglah dia. Kalau air zam-zam niatnya dia nak minum nak sejukkan badan dia, sejuklah badan dia. Sebab tu para ulama dahulu mereka gunakan kesempatan untuk ketika minum air zam-zam dia doa. Ramai ulama dulu. Dia berdoa nak jadi pakar hadis lah, nak jadi sekian-sekian lah. Akhirnya doa mereka makbul. Kita tengok para ulama macam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ke contohnya, macam kisah Al-Imamu apa. Para ulama ni dia doa nak jadi macam ulama-ulama yang lain yang alim. Dan doanya mustajab. Allah kabulkan. Ada banyak cerita menarik tentang perempuan. Tapi doa ketika meminum air zam-zam. Tambah lagi ketika kita dah selesai tawaf kan. Selesai tawaf, dah sembahyang 2 rakaat, selepas tawaf di belakang maqam Ibrahim, kita minum air zam-zam. Doa ketika itu. Masya Allah, mustajab. Okay, itu yang ke-11 hadis riwayat Ibnu Majah. Okay, tajuk air zam-zam ni sebenarnya saya pernah kupas panjang dalam tajuk berkat. Kalau tuan-tuan pernah ikuti tajuk berkat, pernah tak? Kita tak pernah ikut. Macam minyak ni. Pernah ikut tak? Kejap siapa pula ni? Kejap Okay. Saya tunjukkan sikit pada tuan-tuan perempuan tentang air zam-zam ni, selingan sikit. Lepas tu kita habislah. Dah tak banyak dah. Kita tinggal satu saja lagi. Sekejap. Dah tak banyak, tinggal sikit. Tak kisah. Kalau memang tengah keluar. Cuma kalau kita masuk alali dia kemang merah. Sekejap saya tunjukkan tuan-tuan perempuan tentang nota berkat. Nota berkat yang pernah saya buat dulu tentang air zam-zam. Okey. Saya tunjukkan pada tuan perempuan tentang air zam-zam. Sikit je saya ambil waktu ni. Okey. Okey. Tuan-tuan nampak tak nota yang saya nak paparkan sekarang ni? Kejap. Suara tuan-tuan saya tutup kan? Okey, tuan-tuan nampak tak nota yang saya tunjuk? Nampak tak? Nampak Ustaz. Kejap saya nak tunjuk nota mana air zam-zam. Di sini. Okay. Notanya di sini. Okay, nampak tak saya sedang paparkan air zam-zam tu? Okey, dekat sini. Dekat sini air zam-zam ni dia ada 4. Ada 4 kelebihan besar pada air zam-zam. Yang pertama, dia merupakan sebaik-baik air di muka bumi. Ada dalilnya. Mengenyangkan peminumnya, mengubati penyakit dan doa mustajab. Doa mustajab ni yang kita bincang ni.
Dan kita bincang perkara yang keempat ni. Doanya mustajab. Itu yang kita bincangkan. Semua tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak nak ulang maklumat ni. Saya nak tunjukkan tuan-tuan 4 kelebihan tu. Contohnya kalau tuan-tuan ada Zamzam ni lah. Yang dalil dia yang Nabi kata apa? Nabi kata yang bermaksud sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zamzam. Ia mengandungi makanan yang mengenyangkan dan ubat bagi penyakit. Ini yang kita letak 4 kelebihan tadi. Sebaik-baik air, mengenyangkan, lepas tu ubat bagi penyakit. Air Zamzam. Okey. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata innaha mubarakatun innaha ta'amu tu'min. Nabi kata sesungguhnya ia merupakan air yang diberkati, ia mengandungi zat makanan. Betul air Zamzam ni dia boleh mengenyangkan. Lepas tu kalau tuan-tuan tak makan apa-apa, tuan-tuan tak ada makanan, kalau tuan-tuan minum air Zamzam dengan niat nak kenyang, tuan-tuan akan jadi kenyang. Ada satu cerita benar tau. Ada satu cerita benar kisah Abu Dhar. Abu Dhar ni nama dia Jundub bin Junadah. Dia ni sebenarnya masa dia nak jumpa Nabi, sebelum ni dia tak Islam, tapi dia pergi dekat Mekah. Dia nak jumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi tanya dekat dia, bila kau sampai dekat Mekah ni? Dia tanya, bila kau sampai dekat sini? Maka Abu Dhar kata apa? Dah 30 hari aku sampai dekat sini, dia kata. Mari dah sebulan lah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada dia, siapa yang beri kau makan? Dia tanya, Nabi tanya kepada Abu Dhar. Dia jawab, aku tak ada makan apa-apa pun Rasulullah. Aku hanya minum air Zamzam saja. Tapi aku minum air Zamzam, aku rasa semakin gemuk dan tak pernah merasa lapar. Kita faham tak cerita ni? Sebulan tuan-tuan tak ada orang jamu dia makan. Tapi dia cakap dekat Nabi, aku minum air Zamzam je ya Rasulullah. Tapi aku rasa badan aku ni dah semakin gemuk, dia cakap. Dan aku tak rasa lapar. Kalau orang tanya nota berkat yang Majidi berapa ni? Ini nota berkat yang saya buat dulu, tajuk berkat ni ya, tuan-tuan dan puan ya. Kita belajar dulu, dia siri 7. Tajuknya adalah siri yang ke-7. Tentang nota Zamzam. Jadi saya kongsikan tadi kepada tuan-puan nak menunjukkan tentang air Zamzam. Seronok tuan-puan. Kalau panjang umur kan ada ruang nanti saya akan cerita tentang sejarah air Zamzam. Macam mana seronok. Kalau pergi umrah ni buat cerita air Zamzam je pun dah boleh buat satu modul. InsyaAllah nanti kita buat. InsyaAllah kita aturkan berjalan pergi umrah, kita buat umrah bermodul. Kita akan bagi sediakan nota modul untuk tuan-tuan perempuan. Kita akan belajar semua perkara ni di dalam Quran dan hadis. Kadang-kadang banyak juga orang bawa cerita-cerita dekat Mekah tu yang tak bersandar kepada mana fakta pun banyak juga. Okey, tak apa. Tu air Zamzam. Okey. Kita pergi kepada yang ke-12 terakhir. Yang terakhir sekali. Sebab waktu kita, sebab saya susun waktu, sebab saya buat 12, yang ke-12 saja, sebenarnya banyak lagi. Lepas tu kita akan sambung nanti siri kedua. Siri kedua untuk nota. Untuk doa mustajab. Waktu mustajab. Okay, yang ke-12 adalah ketika hari Arafah. Sabda Nabi SAW, hadis Hasan riwayat Tirmizi. Khairud du'ai du'a'u yaumil Arafata. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Hari Arafah kan 9 Zulhijjah kan? Kata puasa hari Arafah. Tajuk ni tentang hari Arafah, bulan Zulhijjah. Kita telah selesai membincangkan satu sesi khas tentang kelebihan Zulhijjah. Jadi salah satu kelebihan bulan Zulhijjah adanya waktu yang mustajab doanya. Apatah lagi kalau manusia yang sedang berada di padang Arafah. Doa yang mustajab. Maka cukuplah
pengisian kita pada pagi ni 12 waktu yang doa jika dibaca Allah mustajabkan. Jadi minggu depan kita sambung lagi beberapa waktu doa mustajab. InsyaAllah. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi kalau minggu depan tu siri akhir lah untuk tajuk kelebihan-kelebihan doa. Okay. Nanti insyaAllah kalau mohon rahmat dari Allah, mohon taufik dari Allah, inayah dari Allah, saya tengah siapkan doa-doa di dalam hadis yang boleh nanti saya kongsikan, nanti saya hantar kepada tuan-tuan dan puan untuk kita amalkan ketika di bulan Ramadan. Baik, saya berhenti di sini. So kita dah habis untuk 12 waktu doa mustajab. Nanti kita akan belajar lagi tentang jenis doa mana yang mustajab. Nanti contohnya doa orang yang dalam musafir, itu dipanggil ketika musafir. Nanti kita akan belajar pada satu sesi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Saya nak tengok dulu mana-mana soalan yang mampu saya jawab. Okay, soalan pertama bertanya, ada berapa lama pintu langit itu terbuka pada waktu zuhur? Yang ni saya tidak ada ilmu. Nabi tidak menerangkan, Nabi tidak mengisyaratkan waktu tu sekejap. Maknanya umum. Maksudnya waktu tu panjang jugalah. Waktu tu panjang. Waktu zuhur itu. Berapa lama spesifik saya wallahu ta'ala alam. Okey, kemudian soalan kedua bertanya, solat 4 rakaat sebelum zuhur tu dibuat 4 rakaat salam. Okey. Solat mudah je begini. Solat Nabi SAW, kalau kita nak tiru paling afdal buat 2 salam. Buat 2 salam. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu yang paling terbaik untuk kita melakukan solat sunat sama ada siang ataupun pada malam hari. Masna buat dua-dua. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Ada apa-apa pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok nombor 7, saya muskil nombor 7 hari Jumaat tu. Mengapa dikira hanya 12 jam? Hari Jumaat banyak 12 jam. Instead of 24 jam, ya? Kenapa ya? Dia waktu yang dia bukan 12 jam tu, dia macam ni, dia waktu yang ni saya wallahu a'lam spesifik dia macam mana. Nanti saya dapatkan balik apa maksud 12 jam tu ya. Ya. Kejap, yaumul jumaah isnani sa'atan. Okey, nanti saya tengok dalam uraian hadis macam mana. Ya, okey, jazakumullah khair. Okey, ada soalan lain yang boleh saya jawab jika saya tahu? Okey. Sila ya jemaah jika ada soalan. Ada soalan apa-apa tak? Jika tidak, kita boleh baca doa sekejap Ustaz ya. Doa. Jika tak ada soalan, kita boleh baca doa. Doa. Asyarah isnain asyarah sekejap. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain? Boleh ke kita buat tajuk ini untuk sambungan minggu hadapan? Kita ada berapa hari lagi untuk ada berapa slot lagi kita sebelum kita masuk Ramadan? Ada berapa slot lagi? Saya nak kena susun modul ni, nak susun tajuk-tajuk untuk bekalan kita di bulan Ramadan. Nanti kita bincang. Nanti kita terbincang kemudian. Okey, ada apa-apa lagi yang tuan-tuan nak bertanya soalan, nak berkongsi maklumat pun boleh. Saya sangat alu-alukan. Sila ya para jemaah, ada apa-apa soalan ataupun perkongsian, silakan. Okey, soalan yang Kak Mazidah tanya tentang 12 saat 12 jam tu kan, 12 waktu tu, ia merujuk kepada 12
12 perbezaan pada ganjaran dan juga pahala. Maksudnya 12 waktu tu maksudnya Allah membahagikan. Kalau baca dalam ulasan yang saya ambil dalam Dora.net mengatakan 12 jam tu bermaksud adalah yaumul jum'ati muqassamun ila 12 sa'atan mutafawitatan fil ajri was thawabi. Maknanya hari Jumaat ni Allah nak bagi pada pahala dan ganjaran dia punya perbezaan dia sampai 12. Maksudnya ada orang dapat pahala tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Itulah yang dimaksudkan dengan 12 waktu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Dia boleh difahami macam hadis yang Nabi kata ada orang pada hari Jumaat dia seperti bersedekah dengan seekor unta, bersedekah dengan seekor lembu. Itu di antara contoh-contoh dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada mana-mana pertanyaan lain? Okey, dalam FB tak ada link untuk siri 1. Ya, kalau di FB Akademi Tadabbur tidak ada, kerana minggu lepas kita menggunakan rakaman. InsyaAllah Kak Mazira ada kongsikan rakaman tu. Ya, nanti belum siap lagi saya minta. Tak apa. Take time. Nanti kita kongsikan. Ya, nanti kita kongsikan. Okey, ada 6 slot lagi sebelum Ramadan. Ada 6 minggu lagi. Okey. Begitu. Okey, nanti saya susun apa modul-modul untuk kelebihan amal sebelum kita masuk bulan Ramadan. Jadi kita dah fokus tentang doa, alhamdulillah. Nanti kita bincang tentang amal-amal yang lain. Okey, kalau tiada apa-apa, mungkin kita boleh gunakan waktu ni. Ada doa jika ada. Ya, Ustaz, hari Jumaat kita bernama Puan Halimatun kan?